Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir sekali. Perjuangan yang dihadapi baginda bermula daripada kota Mekah hingga ke kota Madinah. Sejarah lengkap perjuangan baginda boleh dilihat dalam buku-buku sirah. Okey, nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga adalah merupakan, selain daripada nabi yang terakhir, dia merupakan penghulu, ketua kepada ulul azmi, iaitu para nabi yang banyak menerima dugaan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menyampaikan agama Islam, mengajak masyarakat supaya beriman. Jadi ujian yang dihadapi bermula ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah Al-Mukarramah selama berapa tahun? 13 tahun. Berbagai-bagai dugaan cabaran yang dihadapi oleh Nabi dalam keadaan semua orang tak kenal Allah Ta'ala. Mula-mula Nabi seorang je Islam. Dia seorang je Islam. Macam mana bermula daripada seorang lah, dia dapat mengembang sedikit demi sedikit orang memeluk agama Islam, hasil daripada ketekunan dan kesungguhan daripada Nabi. Sebab bukan senang nak merungkaikan keyakinan, kepercayaan yang ada dalam hati manusia bahawa berhala bukan Tuhan, Allah Ta'ala ya Tuhan yang Maha Esa. Tadi saya tengok satu video daripada orang Buddha di Thailand. Dia percaya Allah tu Esa. Dia baca ayat Quran, di antara ayat yang dia baca, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana ayat tu dia boleh ingat, dia boleh terjemah dengan baik, tetapi dia Buddha, jadi kafir. Sebab dia kata Tuhan ni satu je, Allah. Yang demo duk sembah selama ni itu bukan Tuhan. Berhala itu sebagai suatu wasilah. Wasilah perantaraan nak bawa pahala kepada Tuhan. Kami pun tahu berhala itu bukan Tuhan. Tengok. Kita tengok dalam isu ni, dalam masalah ni, bab ini, keyakinan orang kafir di Mekah sebagaimana Buddha tadi sama. Sebuah tokoh itu bukan Tuhan, sebagai perantaraan, wasilah. Mereka juga yakin kepada Tuhan. Itu sebab tu ada isu-isu yang kita sebut berkaitan dengan tawasul kepada kubur, kepada wali, kepada pokok kan. Sebelum ni dah kita bahas panjang. Kalau kita sembah, kita minta kepada wali, kepada kubur, kepada pokok. Tetapi hakikatnya kita tahu Allah Ta'ala sahaja yang memperkenankan, yang memakbulkan doa. Ini wasilah sahaja. Pokok, wali, kubur ni perantaraan sahaja. Ada beza tak dengan Buddha ni tadi, dengan musyrikin Mekah? Sebab bila Nabi bertanya kepada penduduk Mekah, kenapa sembah berhala? La na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maksudnya, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, kami gunakan perantaraan tokong, berhala, tokong dan sebagainya ni. Kayu-kayu, batu-batu yang kami buat. Demo bukan Tuhan pun. Saya tengok sama dengan Buddha yang saya tengok video tadi. Sama isunya orang yang duk bertawasul dengan kubur, wali, pokok kayu. Kami pun tahu pokok ni tak boleh memberi bekas. Dan mereka menganggap itu tidak syirik sebab ada pandangan, dikatakan ada pandangan. Dibuka ruang untuk manusia berlaku syirik. Dalam bab yang lain, tak boleh langsung kok ada meh ni mirip-mirip. Kok
menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Contohnya bila kita kata Allah Ta'ala tu berada di atas daripada arasy, itu memang ayat Quran, banyak ayat Quran, beberapa ayat Quran dan juga hadis Nabi terang. Oh, tak boleh. Bila kata Allah Ta'ala atas arasy ni, kita menempatkan Allah, kita menjihahkan Allah, kita menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Sebab baharu memiliki tempat, mempunyai tempat, memerlukan tempat. Allah Ta'ala seolah-olah memerlukan tempat, sedangkan Allah wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Terkaya di sini maknanya tidak berhajat. Tang tu mereka tak buku ruang langsung, jadi ketat. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala taharah. Tapi tang ni dia orang pelonggarkan, dibuka ruang untuk orang jadi syirik. Itu yang kata bahaya tu. Jadi memanglah kita tengok Buddha pun dia tak kata tokong tu Tuhan dia. Dia kata sebagai wasilah sahaja, perantaraan untuk membawa amalan ibadat doa mereka kepada Allah. Okey, terus. Bukan Nabi dan Rasul yang paling tinggi dan paling mulia sekali dari segi derajat dan juga martabat dalam kalangan para Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan penyumbang segala Nabi dan Rasul. Jadi baginda ni paling mulia, paling tinggi darjatnya dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi yang lain semua Nabi mulia, semua punya kedudukan yang tinggi daripada manusia biasa. Tetapi Rasulullah ni atas pada tu, sebab dia kesudahan para Nabi dan penghulu kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan juga ketua kepada Ulul Azmi. Okey, terus. Firman Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim." Maksudnya Alima. Okey. Tidaklah Muhammad itu bapa kepada mana-mana orang daripada lelaki-lelaki kamu. Ini ada satu isu berlaku di Madinah. Rasulullah SAW kan dia ada anak angkat. Apakah nama anak angkat Rasulullah? Zaid kan? Jadi orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ramai orang duk sebut macam tu. Mereka ingat Zaid itu memang kungfu anak Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala ajar orang beriman pada ketika itu yang terdiri daripada para sahabat, ud'uhum li'abaihim, serulah mereka, panggillah mereka dengan nama-nama bapa mereka. Okey, Zaid tadi ayah dia nama apa? Harithah. Sebutlah Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Jadi susah juga Rasulullah nak terang tu, orang nak lekat, orang nak faham dan orang nak amalkan. Jadi payah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bila Zaid bin Harithah dia berkahwin dengan siapa? Kahwin dengan siapa? Balik ni sebelum tidur baca surah Al-Ahzab. Zainab. Satu-satunya nama sahabat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan sahabiah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah Zaid. Yang keduanya Zainab. Zainab ni sahabat daripada kalangan perempuan yang disebut sahabiah. Sehebat-hebat Abu Bakar ni, Abu Bakar paling hebat kalau kita baca dalam Al-Quran sendiri. Yang keduanya di dalam kitab hadis, di dalam bab manaqibus sahabah, kelebihan-kelebihan para sahabat. Dan Abu Bakar dilantik menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Lepas tu diikuti dengan Umar, Uthman, Ali. Jadi sepakat ahli sunnah wal jamaah, Abu Bakar sahabat paling baik, paling mulia kedudukan di sisi Allah. Sebab di antara sebab yang banyak itu, di antara sebabnya Rasulullah wafat, Allah lantik Abu Bakar. Yang kedua, masa Rasulullah SAW sakit ternak, tak mampu nak jadi imam, Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam. Sedangkan dalam waktu yang sama, dalam keadaan yang sama, ada seseorang sahabat yang qari, fasih membaca Al-Quran, lebih fasih daripada Abu Bakar. Ubay bin Ka'b, yang disebut dalam hadis dia adalah aqra'uhum,
orang yang paling tepat bacaan dia, paling baik baca Al-Quran. Rasulullah tak lantik Ubay. Itu yang kita dah belajar hadis tu kan. Aqra'uhum tu apa maksud? Khilaf ulama. Sebahagian ulama kata paling hafal Quran, paling betul bacaan tajwid dia. Sebahagian ulama kata aqra'uhum orang yang paling faham tentang isi kandung Al-Quran. Kalau dalam isu ni Abu Bakar boleh faham. Sebab itu Imam Bukhari dia meletakkan satu tajuk di dalam Kitabul Ilmi, Ahlul Ilmi wal Fadli ahaqqu bi imamah. Ahlul Ilmi wal Fadli ahaqqu bil imamah. Orang yang berilmu dan orang yang mempunyai jawatan yang tinggi di dalam masyarakat, dialah lebih berhak. Abu Bakar adalah pemimpin masyarakat. Sebelum Rasulullah wafat lagi, dia ada pegang beberapa jawatan. Maknanya kalau Rasulullah tinggal, suruh dia uruskan beberapa urusan selain daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan ini bagi ahli sunnah wal jamaah sebagai suatu isyarat. Sebab di zaman Nabi, siapa jadi khalifah di imam. Siapa jadi khalifah di imam. Selepas kewafatan Nabi ni, siapa-siapa yang jadi khalifah, dia jadi imam sembahyang. Dan Rasulullah ni sendiri sebagai khalifah, dia juga adalah imam. Imam 5 waktu sembahyang, sembahyang raya, sembahyang gerhana dan sebagainya. Jadi bila dibagi isyarat Abu Bakar jadi imam masa dia sakit itu, di sini para ulama ahli sunnah jemaah kata memang dia atas maknanya restu dari Rasulullah, dan juga sebagai satu isyarat kalau Rasulullah wafat nanti, dialah jadi imam. Menjadi imam kepada negara dan juga menjadi imam di dalam sembahyang. Okey, kita dah lari jauh sikit. Yang nak dimaksudkan di sini, sehebat-hebat Abu Bakar, Allah Ta'ala tak sebut nama dalam Quran. Itu isunya. Allah Ta'ala hanya menyebut dengan dhamir. Dhamir ni apa dia? Ganti nama. Hebat dah Abu Bakar tu, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Nabi, disanjung oleh Nabi. Hingga nak bersahabat pun pergi ke hijrah ke Madinah tu tak bawa orang lain. Serapat-rapat orang lain, rapat lagi Nabi dengan Abu Bakar. Kenal sebelum masuk Islam lagi. Abu Bakar ini tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Dia dengar saja Rasulullah ni diutus jadi seorang rasul, tak payah offer ajak dia masuk Islam, dia pergi masuk sendiri. Terlalu rapat Abu Bakar dengan Rasulullah. Apa sahaja yang keluar daripada mulut Rasulullah ni tanpa bantahan, tak petikai langsung. Di antaranya dalam isu Isra Mi'raj. Orang dah cerita dah, bising dah kan, Rasulullah naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala. Rasulullah dia tak dapat maklumat ni daripada mulut Rasulullah sendiri. Lepas tu akhirnya tanya Rasulullah, betul ke? Rasulullah kata betul. Sebelum tu dia dah kata dah, orang cerita dengan dia, cuba nak mempengaruhi dia supaya hilang keyakinan terhadap Rasulullah. Bila Rasulullah, Abu Bakar tak percaya, orang lain akan lagi tak percaya. Sebab dia sangat rapat. Betul ke? Rasul Abu Bakar tanya orang lain, Muhammad kata dia naik ke langit. Orang kata, betul dia kata. Lebih pada tu kau percaya. Itu yang bagi Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bila dia dapat maklumat Rasulullah menyebarkan agama Islam, dia masuk Islam. Allah Ta'ala sebut izhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Izhuma, ketika mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar, tak sebut nama. Tadi kita nak sebut apa tadi? Tetapi ada sahabat yang Allah Ta'ala sebut nama, Zaid dan juga Zainab, di dalam surah Al-Ahzab. Di dalam surah Al-Ahzab. Okey. Bila ditakdirkan Zaid dia kahwin dengan Zainab, lalu berlaku perceraian, perpisahan antara Zaid dengan Zainab. Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah kahwin pula dengan Zainab. Masa tu Allah Ta'ala nak bagi ilmu. Kalau yang tadi cerita ud'uhum li abaihim, suruhlah manusia, panggillah orang dengan nama bapa-bapa mereka, tak apa kesan sangat. Sebab orang masih lagi menganggap Muhammad itu bapa kepada Zaid. Bila Rasulullah berkahwin dengan janda Zaid, di sini jelas. Sebab dalam hukum syarak, hukum fiqh, seorang lelaki dia tak boleh kahwin dengan menantu dia walaupun telah berpisah. Sampai bila? Sampai bila-bila, sampai kiamat. Bila Rasulullah berkahwin dengan
janda kepada Zaid menunjukkan Zaid bukan anak Rasulullah. Baru orang faham. Oh begitu. Jadi jelas. Mula-mula bising juga. Penduduk-penduduk Madinah ni orang kata tergamak, boleh Muhammad ni berkahwin dengan bekas menantu dia. Bila cek-cek balik, Rasul apa dia? Zaid bukan anak Rasulullah. Maka Zainab bukan menantu Rasulullah. Dia kata bukanlah Muhammad itu bapa seseorang daripada lelaki kamu, walakin Rasulullah. Dia adalah Rasulullah dan kesudahan para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Taala itu dengan setiap sesuatu itu maha mengetahui. Okey, terus. Maksudnya, kalau Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seorang lelaki kamu. Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala nabi-nabi. Dan ingatlah, Allah adalah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tugas para Rasul. Okey, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan rasul, apa tugas, apa kerja, apa peranan mereka? Para Rasul adalah perantara antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan para makhluknya. Okey, rasul ini tugas dia merupakan perantaraan antara Allah dengan makhluk, yakni dengan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, maha berkuasa ini, dia tak akan nak direct jumpa orang, oi ajak sembahyang, puasa, zakat, haji, tak macam tu. Mesti ada wakil. Macam sebuah kerajaan, pemerintahan, raja ke Perdana Menteri, dia nak sampaikan satu arahan, mesti ada kaki tangan dia, orang bawah dia. Ada jabatan-jabatan dia, sama ada Perdana Menteri ke, menteri besar ke, hatta wakil rakyat ke, ketua kampung ke, mesti dia ada orang bawahan dia. Itu manusia. Allah Ta'ala atas sifat dia yang maha berkuasa, dia kena ada wakil, iaitu para nabi dan para rasul, yakni para rasul untuk menyampaikan segala maklumat daripada Allah kepada makhluk, yakni kepada manusia. Okay, terus. Mereka melakukan tugas yang paling penting dalam kalangan masyarakat manusia. Antaranya menerima wahyu, ilmu dan agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk dan cara yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasul tadi kita kata pesuruh. Sebelum tu dia jadi nabi dulu kan. Nabi apa dia? Nabi man lahu nabaun. Apa makna istilah nabi ni, apa dia? Man lahu nabaun, orang yang ada cerita, orang yang ada maklumat, orang yang ada pengkhabaran. Cerita tu apa? Cerita daripada Allah yang berbentuk wahyu. Itu dipanggil nabi. Bahkan 25 tadi nabi lagi rasul. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Sesungguhnya auhayna, telah mewahyu oleh kami. Kadang-kadang orang terjemahkan telah kami wahyukan. Dua-dua terjemah tu betul. Kalau terjemah ikut yang lebih tepat, ikut nahu lah, bukan ikut bahasa kita kan. Ikut nahu, sesungguhnya kami auhayna, telah mewahyu oleh kami. Na tu jadi fa'il. Kepada engkau. Allah Ta'ala kata kami telah mewahyukan kepada engkau, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan juga nabi-nabi selepas daripada Nuh. Kamu dapat wahyu, nabi-nabi lain pun sama dapat wahyu, dapat arahan perintah daripada Allah. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq wa Yaqub wal asbab. Asbab ni anak cucu. Sabtani asbab, anak cucu, keturunan mereka. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Semua dapat wahyu. Wa ataina Dawud zabura. Adapun Daud kami kurniakan kepada dia kitab Zabur. Okey, terus. Maksudnya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya.
Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub serta Nabi-Nabi keturunannya, dan Nabi Isa dan Nabi Ayub dan Nabi Yunus dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman, dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur, menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu yahsibuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan sesuatu yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau. Sesuatu yang maksud sini maknanya ayat-ayat Quran. Apa sahaja ayat Quran yang diturunkan kepada engkau, semua kamu kena sampaikan tanpa kamu sembunyi sedikit pun. Sebab Allah Ta'ala kata, wa illam taf'al, kalau kamu tak berbuat, tak melakukan apa yang diperintahkan supaya disampaikan, fama ballaghta risalatah, maka sesungguhnya engkau tidak menyampaikan risalah engkau. Ballaghta, kamu tidak menyampaikan. Fama ballaghta, maka kamu tidak menyampaikan risalatah, risalah Allah, firman Allah, wahyu Allah Ta'ala kamu sorok. Menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Ta'ala ini adalah salah satu salah satu sifat mustahil bagi Rasul, kitman. Salah satu sifat yang mustahil bagi Rasul, kitman, menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala memelihara engkau daripada manusia. Walaupun manusia berusaha mengganggu gugat Nabi, nak membunuh Nabi, menghalang Nabi, tapi tetap risalah yang disampaikan, dakwah yang dibawa oleh Nabi sampai kepada penghujungnya, sampai kepada kesudahannya, sehinggalah Islam itu dapat disempurnakan. Halangan sebelum nak sampai 23 tahun tu, halangan demi halangan, tentangan demi tentangan yang dilakukan oleh kaum dia, bermula daripada Mekah sampai ke Madinah, semua Allah Ta'ala halang usaha-usaha jahat yang dilakukan oleh orang kafir, sehinggalah Islam itu sempurna, lengkap, diturunkan 30 juzuk ayat Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Okey, terus. Maksudnya, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya, dan Allah jugalah akan memeliharamu dan dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Mengulas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan menerangkannya kepada manusia, perkara yang tidak jelas kepada mereka berkaitan dengan kitab-kitab Allah tersebut. Okey. Selain tugas Rasul ini, yang ketiga, selain daripada dia membaca wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah Ta'ala tu, bila Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril bawa kepada Nabi, lalu diperintahkan Nabi sampaikan, baca kepada manusia. Bukan itu sahaja tugas Rasul, termasuklah Nabi Muhammad SAW bahkan mensyarahkan, mentafsirkan, menghuraikan apa yang ada dalam Quran. Kerana ada di kalangan ayat-ayat Quran itu tak dapat difahami oleh para sahabat. Nabi yang tukang syarah. Nabi yang tukang syarah. Contohnya Allah Ta'ala turun ayat apa? Ayat yang berkaitan dengan ribah. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibuhu katsiran minadh-dhann inna ba'dhanna ismun. Sampai kepada ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Itu kesan daripada ribah. Maknanya ribah ni makan, kesalahan dia macam makan daging saudara yang telah mati. Lepas tu Nabi tanya, kamu tahu tak atadru ma makna al-ghibah? Sampai dah. Apa yang Allah Ta'ala suruh sampai, memang sampai. Semua ayat disampaikan.
Lalu sahabat kata wallahu wa rasuluhu a'lam, kami tak tahu apa makna ghibah. Lalu Nabi kata antazkura akhaka bima yakrah. Kamu sebut tentang kelemahan saudara kamu sesuatu yang dia tak suka. Maknanya selain daripada dibaca Quran, dihurai apa makna Quran, apa makna isi yang terkandung dalam Quran, makna ghibah dan sebagainya. Itu berkaitan dengan masalah-masalah fiqh, hukum hakam yang berkaitan dengan halal, haram, boleh, tak boleh. Adapun tentang akidah, tentang keimanan, kepercayaan, yang tu sahabat tak tanya. Yang tu tak tanya. Tanya buat fiqh tak faham, lalu dihuraikan Rasulullah. Kerana akidah ni, sebab dia melibatkan perkara yang ghaib. Apa sahaja yang disampaikan daripada Allah turun kepada Nabi, itulah yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sahabat tak tanya. Contohnya istawa, ma makna istawa, tak ada tanya. Jadi istawa tak tanya, masalah ya tak tanya, ain tak tanya, mata, wajah pun tak tanya. Macam mana? Sebagaimana yang disebut, segitulah yang dipegang. Adapun apa yang dihuraikan oleh Rasulullah berkaitan dengan fiqh, sam'iyat, perkara-perkara akidah, perkara-perkara yang sam'iyat yang didengar dari Quran hadis ni, beriman sahaja. Mereka beriman sahaja. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Maksudnya, kami utus rasul-rasul itu membawa keterangan yang jelas nyata yang membuktikan kebenaran mereka dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan. Dan kami pula turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memilikinya. Okey. Wa anzalna ilaika zikra. Telah menurun oleh kami kepada engkau zikra. Quran ini ada dalam Quran ada beberapa istilah, nama yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada Al-Quran. Al-Quran pun ada sebut kan, ataupun disebut sebagai kitab. Perkataan Quran pun dalam Quran, perkataan kitab pun ada. Zalikal kitabu la raiba fihi, itu kitab. Selain daripada itu, Furqan, Allah Ta'ala menyebut kitab Al-Quran itu dengan Furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Tahu mana tak ayat Furqan tu? Ada ayat Furqan kan? Selepas pada tu ada Furqan kan? Maknanya Furqan di situ menunjukkan apa dia? Membezakan hak dengan batil. Yang keduanya, yang ketiganya ataupun yang keempat disebut dengan zikra. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Quran itu juga disebut sebagai zikra. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, setelah diturunkan Al-Quran, wa anzalna ilaika zikra litubayyina lin-nas. Kami telah menurunkan kepada engkau itu zikra, Quran, untuk engkau hurai bagi manusia. Sebab itu berulang kali kita sebut bahawa tanpa hadis kita tak boleh beramal dengan Quran. Tanpa hadis, huraian daripada Nabi SAW, kita tidak boleh beramal dengan Quran. Contohnya, Allah suruh sembahyang 5 waktu. Allah Ta'ala suruh sembahyang, tapi tang sembahyang 5 waktu disebut dalam hadis. Dalam Quran suruh sembahyang je, 5 waktu tak sebut. Masuk waktu 5 sembahyang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Quran tak disebut waktu sembahyang dalam Quran, disebut dalam hadis. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Bulan apa kita nak kena puasa? Tu tak kira lagi. Batal puasa, perkara yang batal puasa macam mana, sunat-sunat puasa, sunat-sunat ketika kita berpuasa, apa yang perlu dilakukan, syarat sah batal haji umrah, tak disebut dalam Quran. Jadi sebab itu litubayyina linnas, peranan Rasul ini menghuraikan apa yang ada dalam Quran, mensyarahkan apa yang ada dalam Quran. Sebab itu dua tak boleh lari, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.